Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita mulakan dengan keputusan perlawanan Liga Perdana Inggeris. Manchester City seri 1-1 dengan pasukan Liverpool. Burnley tewas 1-2 kepada pasukan West Ham United. Luton berjaya tundukkan pasukan Crystal Palace 2-1. Newcastle benam Chelsea 4-1. Nottingham Forest tewas tipis 3-2 kepada pasukan Brighton. Sheffield United tewas 1-3 kepada pasukan Bournemouth. Dan Brentford tunduk 1-0 kepada pasukan Arsenal. Dan berikut adalah kedudukan semasa Liga Perdana Inggeris. Manchester City seri dengan Liverpool. Haaland cipta rekod baru. Manchester City yang turun menerima kunjungan pasukan Liverpool di Etihad pada malam tadi terpaksa berpuas hati dengan keputusan satu mata. Selepas kedua pasukan terikat satu sama, Trent Alexander-Arnold menjadi wira pasukan Liverpool selepas dia berjaya menyamakan kedudukan pada lewat perlawanan. Erling Haaland yang terlebih dahulu menjadikan gol untuk pasukan City berada di depan pada minit ke-27, sekaligus mencipta rekod baru menjadi pemain paling pantas menjadikan 50 gol dalam sejarah EPL. Dia melakukannya dalam hanya 48 perlawanan. Dia memecahkan rekod yang sebelum ini dipegang oleh Eddie Cole yang melakukannya dalam 65 perlawanan. Manchester City begitu hampir untuk memperoleh gol kemenangan pada masa kecederaan sebelum perlawanan tamat selepas tandukan Haaland hanya melintas depan gawang gol pasukan Liverpool. Kedua pasukan terpaksa berpuas hati dengan berkongsi mata di Etihad. Arsenal naik ke tangga teratas Liga Perdana Inggeris. Arsenal berjaya naik ke tangga teratas Liga Perdana Inggeris selepas mereka mencatatkan kemenangan tipis 1-0 ke atas pasukan Brentford pada awal pagi tadi. Gol hasil jaringan daripada Kai Havertz yang masuk sebagai pemain gantian pada lewat perlawanan sudah cukup untuk memberikan 3 mata penuh buat pasukan Arsenal. Arsenal berjaya memintas kedudukan pasukan Manchester City dan juga Liverpool selepas kedua pasukan tersebut mencatatkan keputusan seri 1-1 dalam perlawanan sebelum itu. Leandro Trossard hampir memberikan gol pendahuluan buat pasukan Arsenal pada minit ke-42 tetapi dibatalkan oleh VAR kerana offside. Arsenal kini berada di tangga teratas Liga dengan mengumpul 30 mata, 1 mata di hadapan pasukan Manchester City dan 2 mata di depan pasukan Liverpool yang berada di kedudukan ketiga. Crystal Palace tewas kepada pasukan Luton Town. Luton Town berjaya mendapatkan kemenangan kedua mereka dalam musim ini selepas menang ke atas pasukan Crystal Palace 2-1 di laman mereka sendiri malam tadi. Luton yang sebelum ini bergelut untuk keluar daripada zon penyingkiran kini berjaya menarik sedikit nafas lega apabila berada di atas zon tersebut dengan mengumpul 9 mata setakat ini. Luton yang berhasil dari gelanggang sendiri menggunakan sebaik mungkin kelebihan tersebut untuk memberikan tekanan kepada anak buah Roy Hodgson yang mahu bangkit daripada tewas kepada pasukan Everton pada perlawanan sebelum itu. Palace begitu hampir untuk memecahkan kebuntuan pada minit ke-67 menerusi Oxford Edward, tetapi jaringan tersebut dibatalkan oleh VAR kerana berlakunya foul sebelum itu. Luton akhirnya berjaya berada di depan menerusi Teden Maggi pada minit ke-72 tetapi disamakan kembali oleh Palace melalui jaringan Michael Olise. Selang 2 minit kemudian, Jacob Brown menjadi wira pasukan Luton apabila meledak gol kemenangan pada minit ke-83 sekaligus memberikan 3 mata berharga buat pasukan Luton untuk terus bersaing dalam peringkat tertinggi Liga Perdana Inggeris. Newcastle benam cabaran pasukan Chelsea. Newcastle berjaya mencatatkan kemenangan bergaya 4-1 ke atas pasukan Chelsea yang turun dengan momentum terbaik selepas mereka berjaya mencatatkan keputusan seri 4-1 dengan pasukan Manchester City sebelum ini. Segalanya seakan tidak menjadi buat anak buah Mauricio Pochettino dalam perlawanan ini apabila mereka melakukan kesilapan mudah untuk membenarkan Alexander Isak menjadikan gol pertama pada minit ke-13. Raheem Sterling bagaimanapun berjaya kembali menyamakan kedudukan pada minit ke-23 menerusi satu tendangan percuma cantik. Kedudukan tersebut hanya bertahan pada separuh masa pertama. Bermula separuh masa kedua, Newcastle mengadakan asakan terhadap pasukan Chelsea dan hasilnya Jamal Lascelles berjaya meletakkan tuan rumah di depan pada minit ke-60. Selang seminit kemudian, Joelinton berjaya menjadikan gol ketiga menghukum kealpaan pasukan Chelsea. Anthony Gordon memastikan kemenangan bergaya 4-1 ke atas The Blues dengan gol keempat pada minit ke-83. Lebih malang lagi apabila Chelsea kehilangan kapten mereka pada minit ke-73 selepas menerima kad kuning kedua. Brighton kembali dengan rentak kemenangan. Selepas mencatatkan keputusan 3 kali seri dalam 3 perlawanan terakhir liga mereka,
Brighton akhirnya berjaya memperoleh kemenangan yang dinantikan oleh mereka selepas menurunkan pasukan Nottingham Forest 3-2 pada malam tadi. Forest bagaimanapun berjaya mengejutkan pasukan pelawat apabila berjaya di depan seawal minit ketiga menerusi bekas pemain Manchester United iaitu Anthony Elanga. Evan Ferguson kembali menyamakan kedudukan pada minit ke-26 hasil bantuan daripada Pascal Gross. João Pedro kemudiannya berjaya meletakkan pasukan pelawat di depan menerusi gol tandukannya pada masa kecederaan. Separuh masa pertama juga hasil daripada bantuan daripada Pascal Gross. João Pedro sekali lagi berjaya memastikan pasukannya berada di depan apabila menyempurnakan sepakan penalti yang dihadiahkan pada minit ke-58. Agak malang buat pasukan Brighton selepas Lewis Dunk dan juga kapten pasukan terpaksa dibuang padang setelah menerima layangan kad kuning kedua pada minit ke-73. Forest cuba bangkit menggunakan kelebihan tersebut dan mereka hanya mampu menambah satu jaringan menerusi sepakan penalti yang disodorkan oleh Morgan Gibbswhite pada minit ke-76. Keputusan kekal sehingga tamat perlawanan dan 3 mata penuh milik anak buah Roberto De Zerbi. Kita lihat pula keputusan perlawanan di beberapa liga ternama di Eropah. Di La Liga di Spanyol, Rayo Vallecano berjaya ikat pasukan Barcelona dengan keputusan 1-1. Valencia seri tanpa jaringan dengan pasukan Celta Vigo. Atletico Madrid menang tipis 1-0 ke atas pasukan Mallorca. Dan berikut adalah kedudukan semasa La Liga di Spanyol. Serie A Itali, Lazio tumpas 1-2 kepada pasukan Salernitana. Atalanta tunduk kepada pasukan Napoli 2-1. AC Milan menang tipis 1-0 ke atas pasukan Fiorentina. Dan berikut adalah kedudukan semasa Serie A Itali. Bundesliga Jerman, Borussia Dortmund bangkit untuk menewaskan pasukan Mönchengladbach 4-2. Union Berlin seri 1-1 dengan pasukan Augsburg. Werder Bremen tewas 0-3 kepada pasukan Bayer Leverkusen. Wolfsburg tewaskan pasukan Leipzig 2-1. Dan berikut adalah kedudukan semasa Bundesliga di Jerman. Liga Belanda, Ajax menang 5-0 ke atas pasukan Vitesse. PSV Eindhoven menang selesa 3-0 ke atas pasukan Twente. Dan berikut adalah kedudukan semasa Liga Belanda. Barcelona gagal tamatkan badi menentang pasukan Rayo Vallecano. Barcelona turun ke gelanggang Rayo Vallecano malam tadi, gagal menamatkan badi mereka ke atas pasukan tersebut selepas hanya mampu mencetakkan keputusan seri 1-1. Vallecano berjaya berada di depan terlebih dahulu menerusi Unai Lopez pada minit ke-39. Penguasaan bola jelas milik pasukan Barcelona, namun tindakan penjurah tumpul menggagalkan peluang mereka untuk berada di depan. Barcelona yang buntu untuk menjadikan gol bernasib baik selepas Flora Lejeune tertampan bola ke gawang sendiri pada minit ke-82 sekaligus memberikan gol penyamaan kepada anak buah Xavi itu. Barcelona kini berada di tangga keempat dengan mengutip 31 mata. 3 mata di belakang pendahulu Liga iaitu pasukan Girona yang masih lagi kental menerajui La Liga buat masa ini. Dortmund bangkit untuk atasi Mönchengladbach. Borussia Dortmund berjaya bangkit daripada ketinggalan 2-0 kepada Mönchengladbach untuk menewaskan pasukan tersebut dengan jaringan 4-2 pada malam tadi. Pasukan pelawat terlebih dahulu berada di depan menerusi jaringan Rocco Reis dan Kode Kone pada minit ke-28. Tersentak dengan kedudukan itu, Dortmund terus bangkit untuk merapatkan kedudukan menerusi jaringan Marcel Sabitzer pada minit ke-30. Niklas Füllkrug pula berjaya menyamakan kedudukan selang 2 minit kemudian. Jamie Bynoe-Gitten pula berjaya meletakkan pasukan Dortmund di depan pada awal separuh masa kedua sebelum Daniel Malem memastikan kemenangan selesa 4-2 mereka dengan jaringan keempat pada masa kecederaan sebelum perlawanan tamat. Kemenangan ini meletakkan pasukan Dortmund di tangga keempat Liga dengan mengumpul 24 mata. Bayer Leverkusen berjaya pintas kembali kedudukan. Bayer Leverkusen berjaya memintas kembali kedudukan selaku pendahulu Bundesliga selepas mereka menang 3-0 ke atas pasukan Werder Bremen malam tadi. Rentak cemerlang anak buah Xabi Alonso diteruskan lagi dalam perlawanan ini apabila Werder Bremen menjadikan gol sendiri untuk meletakkan pasukan Leverkusen di depan pada minit ke-9. Jeremy Frimpong nyata berada dalam kelasnya tersendiri apabila menggandakan kedudukan pada minit ke-43 hasil bantuan daripada Piero Hincapié. Alex Grimaldo kemudiannya memastikan kemenangan 3-0 milik mereka menerusi jaringannya pada minit ke-76. Kali ini dibantu oleh Amin Adli. Tugas sukar menanti mereka selepas ini apabila dijadualkan untuk bertemu dengan pasukan Dortmund pada 4 Disember nanti. Kita ke jendela perpindahan pemain antarabangsa. Donny van de Beek pasti mahu berhijrah. Pemain tengah Manchester United, Donny van de Beek
telah menyatakan hasratnya untuk berpindah pada bulan Januari nanti selepas dia semakin terpinggir daripada skuad kendalan Erik ten Hag pada ketika ini. Dia lebih kerap berada di tepi padang sudah tidak tahan lagi dengan situasi tersebut dan mahu berpindah dengan segera demi untuk mencari minit permainan lebih berkualiti lagi. Dia begitu hampir untuk menyertai pasukan Sociedad pada musim panas yang lepas, namun gagal selepas United tidak mahu menuruti syarat yang telah pun ditetapkan oleh pasukan daripada La Liga itu. Sasarannya adalah untuk kembali bersama dengan pasukan Belanda dan sudah semestinya dia mahu bermain dengan lebih keras lagi untuk memastikan dia sentiasa berada dalam keadaan yang terbaik. Bayern Munich berkemungkinan setuju untuk lepaskan Leroy Sané ke pasukan Liverpool. Bayern Munich berkemungkinan besar akan melepaskan Leroy Sané ke pasukan Liverpool selepas klub tersebut dilihat sedang aktif mencari pengganti kepada Mohamed Salah pada ketika ini. Selain itu, Liverpool juga mempunyai beberapa nama lain untuk mereka letakkan sebagai pengganti kepada pemain sayap tersebut yang kini sudah pun berusia 31 tahun. Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.